cuma dia nak pasti lagi. Nak pasti lagi. Biar jelas lagi. Sebab ini bercanggah dengan hak dia ingat. Seingat dia buat cukup dah, molek dah. Jadi hak ni kerana terlupa lah. Kalaulah dia ni tak pakai, maksudnya Nabi SAW ni tidak pakai khabar wahid, tak payah hirau tu. Bila dia kata buat tak tahu. Sebab apa hak ramai-ramai lagi tak kata? Ini menunjukkan seorang kata tu dia ambil kira dah. Itu sebagai permulaannya. Sebab tu dia tanya. Jadi makna dia nak ayat sini, khabar wahid tu ada juga. Nabi SAW ambil kira juga. Sebab apa? Dia meneruskan pertanyaan dia, nak berjelas lagi. Ya kah? Sepuhak Zulkarnain kata. Kalau memang tak boleh jadi hujah dulu lagi, tak usah heran hal tu. Tapi dia ambil kira. Menunjukkan khabar wahid itu boleh dipakai. Gitulah. Cumanya kalau kita nak berjelas lagi, nak kemah lagi, bolehlah. Kita pastikan saluran lain. Macam di sini tanya lagi kah? Sebab itulah setengah ulama mengatakan sebab Nabi SAW tanya di dalam khabar Zulyadain ini, sebab mula-mula dia seorang, orang lain tak kata apa-apa. Hak semaya sekali dengan Nabi SAW, sedangkan mereka ramai. Jadi Nabi SAW berasa pelik juga. Mana kalau dia seorang ingat, orang lain lupa. Sebab tu tanya, nak pasti lagi. Bukan di sini nak menunjukkan bahawa khabar wahid tidak boleh dipakai, tidak. Gitu. Jadi dia kata wajawwaza alaihi al-khata. Nabi kira mana hak seorang ni boleh jadi dia tersalah, hak lain-lain ramah duk senyap ni. Sebab tu dia nak pasti. Ini la yalzamu min dhalika raddu khabaril wahid mutlaqan. Ini tidak memberi makna bahawa Nabi SAW menolak khabar wahid. Sebab tu dia tanya. Tak, tidak gitu. Jadi maknanya cara dia ambil tu halus tu, halus. Dia ambil sikit tu. Ambil yang mana? Kalau Nabi tak kira, dia tak tanya terus lah. Pakai waktu tak calon. Dah muka hak ramai-ramai tak ayak. Tapi apa dia terus tanya pertanyaan, dia nak pasti lagi. Maknanya dia ambil kira. Hak yang pertama tu kata tu, Zulyadain kata tu. Ini menunjukkan situ sekadar tu cukup dah bagi Bukhari. Cukup dah untuk ijazah khabaril wahid. Tak apalah. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Umar. Beliau berkata ketika orang sedang berada di dalam sembahyang subuh di Quba, tiba-tiba mereka didatangi oleh seseorang. Maka orang itu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam tadi telah diturunkan kepadanya Al-Quran. Wa qad umira an yastaqbil al-Ka'bah. Dan baginda diperintahkan supaya menghadap Kaabah. Mereka pun menghadap Kaabah. Padahal sebelum itu wajah mereka, diri mereka menghadap kepada Syam. Mereka berputar ke arah Kaabah. Itu sah. Yang kedua, riwayat daripada Bara. Beliau berkata, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, baginda bersembahyang ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan ataupun 17 bulan. Nabi SAW suka kalau hadapkan baginda ke arah Kaabah. Maka Allah menurunkan firman-Nya ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka selepas itu Nabi SAW dihadapkan ke arah Kaabah. Dan ada seorang lelaki yang telah bersembahyang bersama Nabi SAW asar, keluar lepas pada itu daripada masjid. Dia pun pergi menemui satu kumpulan golongan Ansar yang sedang bersembahyang. Dia pun kata bahawa dia bersaksi sesungguhnya dia telah bersembahyang bersama Rasulullah SAW dan baginda telah dihadapkan, telah diperintahkan supaya menghadap ke arah Kaabah. Fanharafu, mereka pun berpusing, berputar, wahum ruku', dalam keadaan mereka rukuk dalam sembahyang asar. Itu riwayat yang kedua.
berkenaan dengan inilah lebih kurang serupa. Dalam riwayat yang pertama disebutkan riwayat Ibnu Umar, ketika orang yang ni sahabat-sahabat sedang bersembahyang subuh di Quba, tiba-tiba mari satu orang, id atahum atin, id ja'ahum atin. Atin itu sirah mufrad, seorang yang datang. Tiba-tiba mari satu orang. Hak seorang tu lah ayatnya. Situ Imam Bukhari naknya. Dia nak ayatnya khabar wahid. Satu orang yang cerita. Jadi hak lain tu nak tanya orang nak tengah sembahyang, pakai musim tu. Pakai musim. Jadi duduk sembahyang subuh ni musim. Musim. Jadi tu imam, kita kata tu imam duduk depan. Ni belakang pada tu imam ni makmum lelaki, belakang lagi tu makmum perempuan. Jadi tu imam tu musim jalan pergi. Hak tina tu pun musim mari. Mari musim. Musim mari pergi tu imam tu pergi duduk balik dulu. Sebab apa? Sebab menghadap kepada Baitul Maqdis, dia sebelah utara Baitul Maqdis. Adapun Kaabah ni sebelah selatan. Semestinya sebelum pada tu imam tu duduk depan alik utara lah. Jadi bila dia nak menghadap alik ni, kalau dia tak mari, kalau dia tak berubah, makna dia tu imam duduk di belakang sekali lah. Mana boleh lah gitu. Jadi dia musim tu mari. Lepas tu lagu mana hak lain ni pandai ni, tak ada bercelaru ni, berselerok ni. Mana disiplin dia molek satu. Yang keduanya memang dia sudah, sahabat-sahabat ni sudah duduk tunggu-tunggu dah. Nabi SAW sudah membayangkan dah bahawa kiblat ni akan ditukarkan. Sudah bayang dah. Dan Nabi SAW pun suka sangat kalau dia ni dihadapkan ke arah Kaabah. Sebab itulah dalam Quran pun sebut qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami tahu, kami tengok engkau duduk lenggok-lenggok alas ke langit. Maknanya kita kata, kalau kita terjemah cara kita, lenggok alas ke langit, bila lah nak bagi wahyu dah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, pasti kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau suka, yang engkau senangi. Jadi tak paling lagi baru ayat begitu baru. Jadi sahabat-sahabat ni tahu dah ni kira-kira ni bahawa akan bertukar. Kira-kiranya teratur sangat ni, dia sudah tanya dah lah berkali Nabi ni ada yang tanya dah. Terutamanya hak jadi imam tu lagu mana kalau tukar. Moga kita kalau tukar kot ni, mestilah tu imam hak duduk nu jadi mari kena duduk alik ni lah. Kalau tidak dia jadi duduk alik belakang sekali lah. Lagu mana? Kira-kiranya Nabi sudah ayat dah. Kira-kira kena gini. Kena gini. Gitu. Ataupun kalau katakanlah Nabi tak ayat, dia sudah faham dah. Kata imam ni mesti kena duduk depan. Kena duduk depan. Banyaklah masalah di sininya hak boleh terbit daripada hadis ni nya. Masalah berjalan banyak. Dah kalau tu imam duduk mak posisi mari ni jauh kalah tu jalan lagu mana? Jadi itu termasuk dalam amal kathir. Banyak perbuatan tu. Lepas tu hak perempuan pula duduk di belakang tu mari duduk di belakang ni pula. Ni musim marilah. Begitu. Lepas tu tentulah banyak perkara tu yang akan berlaku kalau belakang tu sempit. Kalau misalnya hak orang lelaki ni dia tidak kata duduk tetap gitu, dia kena renjak lah pergi ke depan. Jalan juga ramai-ramai tu. Barulah muat orang perempuan duduk di belakang pula. Jadi semua tu termasuk dalam hukum sembahyang. Hak nak sini tidak nak bahas tu dah. Hak tu dalam bab sembahyang. Hak nak sininya satu orang yang pergi royak. Jadi demo ramai-ramai tu pakar. Nak royaknya khabar wahid ni boleh lah. Jadi orang kata sepupu anti hadis kata tak boleh pakar hadis ni sebab hak cerita ni kadang-kadang seorang ni sahabat-sahabat pakar seorang yang pergi royak. Jadi seorang pun kalau betul apa lagi di sini maknanya khabar wahid yang mana muhtaf bil qara'in. Orang panggil khabar wahid muhtaf bil qara'in, yakni khabar wahid yang penuh dengan qarinah bukti-bukti. Betul seorang royak, tapi sahabat-sahabat lain-lain pun duduk tunggu-tunggu dah juga, agak-agak tahu dah juga ni cerita kiblat ni akan bertukar. Jadi maknanya
Itu qarinah orang panggil.